Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi saat dan ketika ini ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk di atas segala ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tetap dalam iman dan Islam ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami salat 5 waktu berjemaah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam, kekuatan hati dalam mendepani segala mihnah tribulasi yang telah Engkau berikan kepada kami, yang sedang Engkau berikan kepada kami, dan yang akan Engkau ujiankan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rezeki yang kami makan rezeki yang halal dan tayyibah, rezeki yang berkat ya Allah. Bila mana kami dapat sedikit namun cukup bagi kami, dan bila banyak kami boleh menginfakkan ataupun menafkahkan rezeki tersebut, memberikan kepada orang lain juga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala doa kami ya Allah. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton, sahabat-sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat wal afiah. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya doakan agar sahabat-sahabat yang berada di rumah, stay at home, berada di rumah, jangan ke mana-mana. Mudah-mudahan wabak yang menimpa kita ini Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan pahala, dan Allah berikan kepada kita ganjaran yang lebih baik. Mudah-mudahan yang ditimpa musibah saat dan ketika ini, ujian, kelaparan, kesakitan, kita doakan sama-sama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang ditimpa musibah, wabak, penyakit, maka diberikan ganjaran pahala, iaitulah mati syahid. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ganjaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuliah saya bersama dengan saya Al-Faqir ilallah Hazman Yani bin Ahmad, ataupun dikenali sebagai Da'i Hazman. Pada malam ini saya live menerusi page audio kuliah bagi menggantikan kuliah maghrib yang sepatutnya hari Jumaat minggu yang pertama di Surau Syukuriah. Jadi saya bersiaran secara langsung menyambung pengajian ataupun pembacaan kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pesanan ulama Al-Hikam ini makna dia motivasi
kata-kata hikmah daripada ulama yang menjadikan kepada kita hari ini sebagai sumber kekuatan. Kerana dalam setiap daripada apa yang kita lakukan, kata ulama, al-a'mal suwarun, amalan yang kita buat ini dia gambaran. Gambar ini dia perlukan kepada seni. Gambaran ini dia perlukan kepada seni. Dan orang yang nak melukis gambaran ini dia perlu kepada kekuatan. Kekuatan itu dia perlu kepada semangat. Dan semangat itulah yang disebut sebagai hikmah. Hikam, hikmah, hikmatani, hikam. Iaitulah kata-kata motivasi. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk daripada pesan ulama yang saya bacakan setiap bulan di surah Asy-Syukuriyah. Setiap bulan di surah Asy-Syukuriyah kita membaca kitab Al-Hikam. Saya ni Al-Faqir Ilallah membaca, dan kita baca syarahan daripada kitab ini. Selebihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada kita kefahaman. Ilmu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni Al-Faqir sahaja. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tajuk yang kita akan bicarakan pada malam ini, Allah berikan kepada kita kekuatan, kepada sahabat-sahabat yang menonton ini, agar diberikan kekuatan untuk beramal. Kerana apa? Kerana ilmu yang kita amalkan, Allah akan memberikan buah ataupun cabang-cabangnya lagi. Man amila, siapa yang beramal dengan amal ilmu yang dia pelajari, awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan wariskan, Allah akan berikan lagi, Allah akan anugerahkan lagi kepada dia ilmu yang dia tidak ketahui. Iaitulah ilmu yang diamalkan, maka akan membuahkan buah ataupun cabang daripada taufik dan hidayah. Iaitulah kekuatan dan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan dengan jangan meragui tentang sesuatu janji itu. Tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan dengan janganlah meragui. Kata ulama, jangan kita meragui sesuatu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu-ragu, la yushakkika. Jangan kamu syak, jangan kamu ragu-ragu terhadap sesuatu janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak ragu-ragu? Kata ulama, sebab apa kita kena ragu-ragu kepada Allah, sedangkan Allah tidak pernah memungkiri janji. Bila kita baca doa selepas daripada kita selesai kita mendengar azan, saya bacakan doa tersebut, Allahumma rabb hadhihi da'ati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'asu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Saya nak ambil pada penghujung perkataan potongan daripada doa tersebut. Kata ulama, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memungkiri janji. Maka dengan sebab itu, jangan kita ragu-ragu dengan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu-ragu di atas segala apa yang Allah janjikan kepada kita. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Itu persoalan dia. Apa yang Allah janjikan kepada kita banyak. Yang pertama antaranya orang yang beramal dan beriman, maka mereka akan mendapat syurga. Kata Allah, wallazina amanu wa 'amilus salihat ulaika ashabul jannah. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman.
Apakah ciri-ciri orang beriman? Ciri-ciri orang beriman ada 3 kata ulama. Yang pertama, tasdiqun bil qalbi. Tasdiq, membenarkan. Hati kita ni membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini membenarkan daripada apa yang telah kita baca daripada Al-Quran Al-Karim, daripada apa yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dia, ciri orang yang beriman yang pertama, hati itu hati yang benar. Benar itu haq, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, yang betul itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul itu hanyalah daripada Allah. Sebab itu bila kita baca Quran, tidak ada yang tidak benar. Semuanya benar belaka. Tidak ada mawjud ad-dalil, tidak ada dalil ataupun bukti yang tidak benar. Semuanya benar belaka. Sebab itu siapa kata ulama yang meragui Al-Quran, maka akidah dia itu terjatuh. Na'udzubillah. Tetapi dalam hadis, masih ada hadis yang dhaif, hadis yang boleh dipertikaikan dari segi martabat hadis itu. Tetapi Al-Quran Al-Karim tidak ada takwil. Tidak ada takwil dari segi kesahihan. Makna dia Al-Quran ini adalah dalil, bukti daripada Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan nyata, yang benar. Apa yang Allah sebut dalam Quran telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Bagi kita contohnya, kita tengok saat dan ketika ini. Sahabat-sahabat semua, kita renung hari ini, musibah yang melanda kita pada hari ini sebenarnya telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Betul tak? Kan? Allah sebut dalam Al-Quran, betul tak? Tak. Contohnya Allah kata apa? Allah sebut kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi, takutlah kamu akan fitnah, ujian yang akan menimpa orang-orang, bukan hanya orang yang zalim sahaja, bahkan orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah pun akan ditimpa yang disebut sebagai musibah. Hari ini, subhanallah, semua orang tidak boleh ke mana-mana. Kerana apa? Kerana ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Bukan hanya orang yang tidak solat sahaja, tidak beriman sahaja, bahkan orang yang beriman pun hari ini subhanallah terpaksa solat di rumah, terpaksa duduk di rumah, tidak boleh ke mana-mana, tidak boleh ke masjid, subhanallah. Dan kita kita kena taat kepada perintah daripada pemerintah, kerana ini adalah juga daripada perintah daripada Islam yang mana mengajak kepada kita untuk mengelak daripada musibah. Sebab itu yang disebut orang yang beriman, yang pertama, tasdiqun bil qalbi. Mereka, hati mereka ini percaya, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda ataupun ciri orang yang beriman adalah mereka ini wa tuqrarun bil lisan. Wa tuqrarun bil lisan ini makna dia mereka tuqrar ataupun iqrar. Qarrara yuqarriru, takrir. Takrir ini makna dia mengakui. Mereka mengakui dengan lisan mereka. Iqrar kan. Bila orang tu dia iqrar, maka dia berikrar dengan lisan dia. Kita membaca iqrar, ikrar. Bahasa orang Melayu kata ikrar. Ikrar itu adalah satu pengakuan. Orang yang beriman ini dia mengakui dengan lisan dia. Apa yang dia sebut dengan lisan dia? Dia menyebut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dengan lisan dia kalimah-kalimah tahmid yang memuji Allah, kalimah-kalimah takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kalimah-kalimah tasbih
yang mencucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah-kalimah takbir yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah tahlil yang menafikan segala-galanya daripada makhluk. Tidak ada yang datang daripada makhluk, melainkan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia takrir. Dan yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah yang disebut sebagai ciri orang beriman yang ketiga adalah wa'amalu bil arkan. Mereka yang beramal, mereka yang bertindak, mereka yang acting, yang membuat apa yang telah mereka sebut. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tajuk kita. Kata ulama, la yushakkikannaka fil wa'di. Janganlah kamu akan sesuatu janji. Yang dijanjikan itu kata ulama, jangan kamu ragu sesuatu yang telah dijanjikan. Walaupun sesuatu yang telah dijanjikan itu tidak berlaku, sekalipun masanya tidak berlaku. Jadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, dalam nasihat ini, ulama pesan kepada kita tentang keraguan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada waktu dan ketika itu janji yang telah disebut itu tidak berlaku lagi, not happen yet, belum lagi berlaku. Contohnya, saya ambil contohlah, misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, ya Allah, ni doa ni, angkat tangan kita pun setelah mana kita seusai solat, kemudian kita menjaga hukum hakam syariat, kita menutup aurat, kita menghadap kiblat. Tetapi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu itu belum berlaku. Belum berlaku ni makna dia Allah tidak tunaikan permintaan kita. Ulama kata bukan Allah tidak tunaikan permintaan kita, tetapi kelewatan permintaan itu adalah disebabkan dua perkara. Yang pertama, lewatnya satu-satu doa tu diterima bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita lagi. Sebab bila kita berdoa, kita mesti mengambil masa. Dan bila masa ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan yang rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi salah satu daripada golongan yang tidak dilalaikan oleh masa adalah golongan orang-orang yang beramal. Dan salah satu daripada amal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita berdoa, maka hendaklah kita bersabar di atas doa tersebut, di dalam masa kita berdoa dan dalam kita menunggu doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskan berdoa, jangan putus asa. Walaupun sehari demi hari, hari demi hari, minggu demi minggu, kita tengok di statistik kematian semakin meningkat. Tetapi sebagai orang Islam, dia kena teruskan berdoa, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Doa lagi. Kita doa hari ini, Allah Subhanahu wa taala dia dengar.
Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak memberikan apa yang kita nak, tetapi dia memberikan apa yang kita perlu. Allah bagi yang terbaik kepada kita. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asa an takrahu syai'ah, barangkali sesuatu yang kamu tak suka tapi dia baik bagi kamu. Barangkali sesuatu yang kamu suka tetapi dia tidak baik bagi kamu. Mungkin doa kita itu, kita doa tetapi tidak baik bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi, dan Allah bagi yang terbaik kepada kita. Sebab tu jangan kita berhenti berdoa. Tak. Teruskan berdoa. Jangan kita ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil wa'di, dengan janji Allah, adamu wuqu'il maw'ud, kata ulama. Jangan kamu ragu akan sesuatu janji yang telah dijanjikan itu tidak berlaku sekalipun. Masanya telah ditentukan, supaya keraguan-keraguan itu tidak mencacatkan mata hati kamu dan memadamkan cahaya rahsia kamu. Gitu dia. Ulama kata, jangan apabila tidak ditunaikan lagi permintaan itu, menyebabkan keraguan-keraguan yang ada pada hati manusia itu boleh mencacatkan mata hati mereka. Jadi orang yang putus asa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang yang berputus asa. Kerana berputus asa ini dia akan mencacatkan hati manusia. Kita merasa sedih. Sebagai fitrah manusia, dia merasa sedih itu tidak mengapa, kerana itu adalah datang daripada fitrah. Tetapi bila mana kita sedih lantas kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Jadi orang yang merasa diri dia berdosa, orang yang merasa diri dia hina, lalu dia mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, maka itu Allah suka. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat, orang yang mensucikan diri dia. Syarah daripada lafaz yang kita baca ini, ada beberapa perkataan yang kita boleh keluarkan daripada lafaz ataupun matan daripada tajuk kita pada malam ini. Yang pertama, dia kata taraddud. Taraddud ini membawa makna tasyakkuk. Tasyakkuk ini apa? Taraddud, iaitulah syak ataupun ragu-ragu. Ragu-ragu ini ulama kata dia datang daripada jiwa yang tidak stabil. Jiwa yang tidak stabil. Tu. Jiwa yang tidak stabil ataupun hati yang tidak tenteram. Sebab tu kalau kita tengok orang yang taradud ini, hati dia ni tak tenteram. Tak tenteram. Hati dia ni tidak tenang. Sebab tu kalau dalam apa-apa yang kita buat, perkara pertama sekali kita kena tenangkan hati kita. Berdoa kepada Allah, hati tu kena tenang. Hati tu kena tenteram. Itu yang pertama. Kita bagi laluan azan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bila kita sebut tentang al-wa'di ataupun al-wa'du, kalau masuk huruf jar maka jadi al-wa'di. Contohnya fil wa'di. Tapi kalau mula-mula mubtada' dia jadi al-wa'du. Al-wa'du ataupun bahasa dia janji. Allah Subhanahu wa taala ni dia berjanji dengan kita. Allah berjanji dengan manusia. Ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah kata di dalam surah Ibrahim ayat 7, yang bermaksud jika kalian bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Allah kata, jika mana kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka aku akan tambahkan. Betul tak? Kan? Kalau kita hari ni cuba kita tengok betul ke tidak apa yang Allah sebut ni. Betul. Sudah pasti betul 100%, kerana apabila kita bersyukur, contohnya bersyukur ini konsep dia adalah menghargai apa yang Allah berikan kepada dia. Bersyukur ini kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada katanya yang pertama syukur ni iaitulah ar-ridha bil qalil. Redha dengan nikmat walaupun nikmat itu sedikit. Dia makan dapat sikit dia makanan hari itu, dia redha, disebut alhamdulillah. Sikit pun janji alhamdulillah, boleh juga makan. Kan? Dapat duit, bantuan, alhamdulillah, dapat juga bantuan daripada orang yang tidak dapat bantuan langsung. Itu makna dia syukur. Nampak? Daripada ada orang yang dia tak bersyukur, bila dibagi kepada dia duit dapat 1,000, tak cukup kata dia. Dia tengok orang yang lebih daripada dia. Dia kata ada orang dapat 2,000, dapat 2,000 tak cukup lagi. Dia tengok orang yang dapat 3,000, dapat 3,000 tak cukup lagi. Dia tengok orang yang dapat 4,000. Sampai bila nak cukup? Tak pernah cukup kita ni, manusia ni. Nabi kata wadian, diberikan kepada kita 2 lembah emas, dia akan meminta yang ketiga. Dapat yang 3 dia minta 4. Itu manusia. Betul tak? Sebab tu kena bersyukur. Apa yang Allah bagi kat kita ni cukup. Tu dia. Kata Sayyidina Ali, yang pertama syukur ini redha bil qalil. Sebab tu kita kena bersyukur, menghargai apa yang Allah bagi. Cukup. Macam mana nak bersyukur ni? Kata Nabi, konsep syukur ini kena melihat orang yang di bawah daripada kita. Di bawah daripada kita ni. Hari ni kita ada juga makanan. Ada orang tak ada makanan. Hari ni kita ada tempat tinggal. Ada orang yang tak ada tempat tinggal. Ada orang yang duduk di bawah jambatan. Allahu Rabbi. Ada orang hari ni yang duduk di bawah apa? Di bawah longkang. Allahu Akbar. Ada orang yang hari ni tak ada pakaian. Pakaian dia sehelai sepinggang kita. Buka almari, tengok tu dia, subhanallah, pakaian. Jubah saja dekat 20 lai. Baju kemeja saja dekat 40 lai. Contohnya lah. Banyak pakaian ni, syukurlah Allah bagi kat kita. Ucapkan alhamdulillah. Tengok orang yang kurang daripada kita. Jangan kamu tengok orang yang lebih daripada kamu. Jangan kamu tengok orang yang di atas daripada kamu. Gaji kita hari ni 3,000, jangan tengok orang yang gaji 30,000. Kita hari ni gaji 1,000, jangan tengok gaji yang 2,000.
Kita hari ni gaji kita 1,000 contohnya. Tengok orang yang ada di bawah paras 1,000 gaji dia. Dan dia ada tanggungan yang terpaksa dia tanggung. Maka dengan sebab itu, kita akan rasa bersyukur, kata Nabi. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengoklah orang yang di bawah daripada kamu. Jangan kamu tengok orang yang di atas daripada kamu. Fahuwa ajdaru alla. Maka yang demikian, maka akan kamu menyingkapi apa makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, syukur itu adalah wa'amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah bagi, amal. Apa yang Allah bagi, terima. Apa yang Allah bagi, buat. Apa yang Allah suruh, buat. Sami'na wa ata'na. Itu orang bersyukur. Kan? Hari ni kita ada mata. Hari ni mata kita ni, mata Allah bagi kat saya ni. Saya ni tengok Facebook ke, tengok Al-Quran. Hari ni Allah bagi kat kita masa. Masa kita ni tengok TV ke, kita tengok Al-Quran. Kita tengok TV ke, kita tengok kuliah. Kan? Gunakan apa yang Allah beri itu dengan beramal dengan jalan syariat yang betul. Yang ketiga, kata sahabat, iaitulah ar-raja yaumur rahil. Orang yang bersyukur ini adalah orang yang berharap kepada ar-rahil. Ar-rahil ni apa? Satu perjalanan yang mana pada hari akhirat nanti. Dia mengharapkan hari akhirat yang terbaik. Dia percaya kepada hari kiamat. Dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala lantaran menjadikan dia orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua pula, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Itu janji Allah yang kedua. Allah kata, ingat kat aku akan ingat kat kamu. Itu bahasa dia. Orang Kedah kata, hang ingat kat aku ingat dekat hang. Jadi kita ini, bila kita ingat kepada Allah, fadhkuruni, Allah kata azkurukum, maka dia akan ingat kepada kita. Hari ni kita ingat ke Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Apa makna ingat itu? Zikir. Kan? Zikir yang paling mudah nak disebut, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Duduk saja-saja ingat dekat Nabi, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna dia ingat. Bila kita ingat dekat Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Itu dia. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada puan yang kedua. Yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa. Allah kata, berdoalah kepada aku. Berdoalah, ud'uni astajib lakum, maka aku akan makbulkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia. Fi'lu amr. Allah suruh kita ini berdoa. Bila ditimpa musibah, berdoa. Bila kita sihat, berdoa. Bila kita sakit, berdoa. Bila kita senang, kita berdoa. Bukan waktu kita susah saja, senang pun kita kena berdoa. Sebab doa ini adalah senjata bagi orang yang beriman kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min atau silahul muslim. Jadi kena doa. Apa doa kita duduk bulan Sya'ban ni? Allahumma barik lana fi Sya'ban. Tu. Nak makan, baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Jadi nak masuk tandas berdoa, keluar tandas pun berdoa, nak makan berdoa, nak tidur pun berdoa, nak the power of doa. Subhanallah. Doa, sebab tu kena doa, ya Allah, ya Allah. Allahumma rabbana atina, ya Allah, ya Tuhan kami. Minta ke Allah. Kita ni lemah. Kita kena minta yang maha kuat.
Yang maha kuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, minta. Ya Allah, ni ada sahabat kita yang sakit terlantar di hospital. Ada sahabat kita yang duduk di penjara. Ada sahabat kita yang tidak makan. Ada sahabat kita yang terlebih makan. Allahu Akbar. Terlebih makan pun ada. Sebab tu berdoa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, the power of doa. Baik. Kemudian yang keempat, janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat, Allah kata dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33, tidakkah Allah menghukum mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah? Bukan tidakkah, tidaklah Allah menghukum mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sifat dia Al-Ghafur, Ghafurur Rahim. Allah ni maha pengampun dan maha penyayang. Sebab tu kita buat dosa, kita kena istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hari ni nampak baik bukan sebab kita baik, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi sebab Allah tutup keaiban kita. Jadi bila kita buat dosa, kita buat silap, maka janganlah kita mempamerkan dosa dan kesilapan itu lalu dibangga-banggakan. Jangan. Namun bila kita buat silap dan salah, maka cepat-cepat kita astaghfirullah, istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, wa raja'na, dan kami pulang kembali kepadamu, wa nadimna, dan kami menyesali ala ma fa'alna, apa yang telah kami lakukan. Jadi sifat hamba Allah itulah apabila mereka melakukan kesilapan, mereka bertaubat. Apabila mereka terlajak, maka mereka pulang. Apabila mereka melakukan kesilapan, maka mereka menyesali, wa nadimna ala ma fa'alna. Allah Subhanahu wa ta'ala dia suka kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah 4 janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab yang disebut. Baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tadi kita sebut tentang taraddud bimakna tasyakkuk. Taraddud ini makna dia taraddud, confuse, sama ada nak buat, nak percaya ke tidak, itu dia panggil ragu-ragu. Yang kedua dia kata al-wa'du, iaitulah janji. Janji di sini adalah janji yang baik. Al-wa'du bimakna al-hasanah, bimakna janji yang baik. Macam mana kita nak mendapat janji yang baik? Maka kita kena sangka yang baik. Kita kena sangka yang baik. Jadi nak sangka yang baik, hati baik. Bila hati baik, sebutan pun baik, mata pun baik, maka sangkaan dia pun baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syarah lafaz daripada matan ini adalah al-basirah. Ma makna al-basirah? Wad-dasmin. Al-basirah. Al-basirah bermakna kekuatan yang disediakan bagi mencapai segala makna. Itu dia. Al-basirah ini makna dia kekuatan. Kekuatan yang disediakan oleh Allah bagi mencapai segala makna. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sediakan kepada kita yang disebut sebagai kekuatan ini adalah untuk mencapai makna, mencapai hikmah, mencapai tujuan
yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba dia. Sebagai contoh, di sebalik daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, maka terselitnya keampunan, maka terselitnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-qadhu fi syai'. Syarah lafaz yang keempat ini, al-qadhu fi syai'. Ma makna al-qadhu fi syai'? Iaitu mengurangkan baginya dan berpaling daripada martabat dia. Itu makna al-qadhu fi syai' dalam istilah tasawuf, dalam istilah yang kita sentuh daripada tajuk ini, iaitulah jangan kamu ragu-ragu tentang janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, as-sarirah. Ma makna as-sarirah? Ambil daripada perkataan as-sir, bermakna rahsia. Rahsia ini sama seperti basirah, iaitulah rahsia datang daripada mata hati. Kekuatan yang bersedia untuk menguatkan ilmu dan makrifah, iaitulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah yang diberikan daripada Ibnu Majah. Ibnu Majah dia kata as-sarirah itu adalah rahsia, iaitulah rahsia basirah, seperti mana juga basirah iaitulah mata hati, ataupun disebut sebagai kekuatan yang bersedia untuk menguatkan ilmu dan makrifat, ataupun ma'rifatullah, kenal, tahu, sedar, dia merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan dia. Dia sayang Allah. Bila dia kenal Allah, maka dia melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Makna dia, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah suruh dia tengok, dia tengok, apa yang Allah tak bagi dia tengok, dia tak tengok. Itu makna orang yang arif billah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Jaili berkata, sarir ni pendapat yang lain pula. Tadi pendapat yang pertama dia kata as-sarirah itu daripada pandangan Ibnu Majah. Yang kedua, pandangan daripada Al-Jaili berkata sarir adalah martabat rahmaniyah, iaitulah pada kedudukan ilahiyah. Ini martabat rahmaniyah. Ini apa? Martabat rahmaniyah itu dia duduk pada kedudukan ilahiyah. Pada kedudukan ilahiyah. Ini kita akan sentuh. Kita akan tengok mafhum dia. Sebab dengan syarah daripada lafaz ini, kita belum memahami lagi. Kerana perkataan ataupun kata-kata daripada kitab hikam ini bukan sebarangan perkataan yang boleh dihuraikan oleh semua orang. Tetapi nak difahami dia hanya orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya yang membaca ni pun kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kefahaman. Ini kita minta kepada Allah agar dibukakan futuhal arifin. Futuh ialah Allah membuka kepada kita untuk faham tentang istilah-istilah yang kita baca daripada kitab yang sangat hebat ini. Mafhum hikmah dia, yang pertama dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janji. Bila kita sentuh berkenaan dengan tajuk ini, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janji, dan apa-apa yang telah dijanjikan bagi kamu. Jadi Allah tidak memungkiri janji. Mustahil bagi Allah untuk mungkir janji, kerana Allah Subhanahu wa taala sifat dia adalah mengotorkan janji. Allah ini al-haq, yang benar. Sebab tu Allah kata al-haqqu min rabbik, yang benar, yang tidak dusta itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang daripada Allah semuanya benar. Itu.
Janganlah kamu merasa ragu-ragu apabila sampai waktu dan ketikanya. Perkara ini masih belum berlaku. Hal ini berlaku kerana kemungkinan prasyarat belum ditunaikan dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan sebab-sebab yang manusia tiada siapa pun mengetahuinya kecuali Allah. Sebab itu disebut al-haq, kerana al-haq itu adalah hakikat. Hakikat itu datang daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita tidak nampak. Sebab itu yang dinamakan hakikat itu berada pada yang di hujung sekali. Benar, betul ke berlakunya kiamat? Betul. Berlakunya kiamat, kita tak tahu bila, tapi Allah sudah tahu. Dia berada di hujung. Allah mengetahui. Yang hak itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Al-haqqu min rabbik. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita nak menelan kebenaran ini, dia begitu pahit. Yang kata kebenaran ini benda yang pahit. Qulil haq walau kana murra, kata Nabi. Katakan benar ini walaupun ianya pahit. Sebab tu yang benar ini pahit. Nak ditelan. Hari ini bila kita sebut tentang musibah, ujian daripada Allah kepada kita ini, hasil daripada perbuatan kita, hasil daripada tangan-tangan manusia, hasil daripada maksiat yang kita buat. Tapi ada orang yang dia tak boleh terima benda ni. Sebab itu benda yang benar ini benda yang begitu pahit untuk ditelan. Tapi itulah kebenaran. It's a matter of fact. Adalah benda yang fakta. Benda yang fakta itu adalah datang daripada yang benar. Dan yang benar itu hanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang datang daripada Allah pasti berlaku. Itu dia. Hal ini bagi mengelakkan cahaya mata hati kamu mati. Sebab apa kita kena yakin dengan janji Allah? Yang pertama, untuk mengelakkan hati kita ini mati. Sebab itu saya ambil contoh misalan. Orang yang dia tidak solat, contohnya misalan. Tapi dia kata saya tak sembahyang sebab saya malas. Maka pada pendapat ulama, hukumnya adalah dosa besar. Tetapi dia tidak jatuh akidah. Akan tetapi bagi orang yang mengatakan bahawa benda ini bukan kewajipan, benda ni tak wajib, maka jatuh akidah dia. Sebab dia mempertikaikan akan kebenaran daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi i'tibar daripada hikmah ini, yang pertama kita dapat ambil, terdapat beberapa istilah tasawuf yang digunakan, seperti yang pertama nafsu, akal, rahsia dan juga ruh. Ini antara pengajaran. Bila kita sebut tentang nafsu, saya ada cerita yang disebut oleh ulama ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu. Ketika mana Allah menciptakan nafsu, ini pada pendapat ulama, pada bacaan yang saya baca, ketika mana Allah menciptakan nafsu, lalu nafsu itu adalah makhluk Allah. Segala-galanya atas muka bumi ini adalah makhluk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kata makhluk Allah ini alam. Alam ini makhluk Allah. Termasuk nafsu, termasuk akal, termasuk roh. Semua ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu. Allah tanya kepada nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Allah tanya nafsu, siapa kamu, siapa aku? Maka nafsu pun berkata, aku, engkau. Apa masalah bro? Lebih kurang macam itulah. Dia nafsu ni dia ketegang sikit. Orang Kedah kata, dia kahak sikit. Dia kata dekat Allah, aku, engkau. Itu nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah murka kepada nafsu. Lalu Allah
campakkan nafsu ke dalam api neraka. Dibakar nafsu ni. Kerana dia ingkar, kerana dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu pun diazab oleh Allah. Apabila satu tempoh yang ditetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibebaskan nafsu daripada api yang dibakar. Lalu dikeluarkan nafsu. Lalu Allah bertanya kepada nafsu. Allah bertanya semula kepada nafsu. Allah tanya, siapa kamu? Man anta wa man ana? Siapa aku? Lalu nafsu pun berkata, aku, engkau, ana, wa anta. Nafsu dia menjawab jawapan yang sama walaupun setelah dia diazab oleh Allah Ta'ala. Lalu apa yang berlaku, muslimin muslimat? Allah menahan nafsu, Allah mengurung nafsu di tempat, iaitulah penjara. Kata ulama, as-sijnu, tempat yang tidak diberikan makan dan minum. Pada satu tempoh yang begitu lama, maka nafsu pun tidak makan, dia pun letih, dia pun tak larat dah. Nafsu dia tak larat sebab dia tak makan. Lalu bila dia dah letih, lalu Allah Subhanahu wa taala Allah membebaskan dia. Dalam satu tempoh dihukum bagi dia. Kerana dia ini menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawapan, dengan ingkar. Lebih kurang gitulah, kita kata sombong, ingkar dan sebagainya. Lalu dia pun keluar daripada satu tempat tersebut. Akhirnya Allah pun tanya dia, siapa kamu, siapa aku? Allah tanya buat kali yang keberapa? Kali yang ketiga. Lalu dia pun menjawab dengan suara yang tidak ada tenaga, dengan suara yang tidak ada kekuatan. Dia kata, engkau adalah Tuhan aku, wa ana abduka wa anta khaliq. Aku adalah hamba engkau dan engkau adalah Tuhan aku. Subhanallah. Itulah nafsu, muslimin dan muslimat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah pun bertanya kepada akal. Lawan kepada nafsu adalah akal. Lalu Allah pun tanya kepada akal, siapa kamu, siapa aku? Maka akal menjawab, aku adalah hamba kepada engkau dan engkau adalah Tuhan aku. Jadi akal ini dia menjawab dengan jawapan yang betul, jawapan yang tawadhu', jawapan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat, bagi menutup tajuk kita pada malam ini, maka sama-samalah kita hari ini kita menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Berfikirlah kita sebelum kita nak melakukan sesuatu. Berfikirlah kita sebelum kita nak bertindak sesuatu. Dan apabila kita telah melakukan kesilapan, maka gunakanlah akal kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut nafsu. Orang tua kata ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ikutlah akal, berpandukan kepada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpandukan ataupun berpandukan kepada ulama, kerana ulama itu adalah merupakan waris kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah waris kepada nabi-nabi. Jadi muslimin dan muslimat, sekadar itu daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengar live ataupun secara langsung kuliah Alam Maya ini mendapat ibrah dan pengajaran, mendapat pahala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk kita sampaikan kepada sahabat saudara kita. Kita tutup majlis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Ya Allah, tetapkanlah hati kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami mendepani segala ujian yang Engkau timpakan kepada kami. Ya Allah, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, gantikanlah dan gantikanlah musibah ini dengan pahala, dan gantikanlah dia dengan yang lebih baik. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma kshif 'annal bala, jauhkanlah kami daripada segala bala, segala ujian yang kami tak mampu untuk tangani. Wal waba, dan daripada wabak-wabak penyakit yang berjangkit. Ya Allah. Wal fahsya, dan juga kejahatan manusia. Ya Allah. Wal munkar, dan daripada kemungkaran yang dilakukan oleh hamba-Mu. Ya Allah. Allahumma ihdinas siratakal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berikanlah kepada kami bimbingan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kami makan. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini. Ya Allah, dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, wala takhtim alaina. Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.